Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah. Pada hari ini 30 Oktober 2021, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih lagi berada dalam hadis yang ke-36. Tajuk dia Jawami'ul Khair, himpunan jalan-jalan kebaikan. Ada 7 jalan yang telah kita kumpulkan. Kita pun telah huraikan dalam beberapa jalan yang ada. Yang pertama, tuan-tuan tengok hadis dulu sebelum kita pergi sambung syarah dia. Hadis ini di muka surat 527. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah menceritakan Nabi kita sallallahu bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa dia melepaskan satu kesusahan orang mukmin di dunia, Allah lepaskan kesusahan dia di akhirat. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa dia menyenangkan, mempermudahkan urusan orang yang dalam kesempitan, Allah Ta'ala permudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa dia menutup keaiban saudara muslimnya, Allah Ta'ala akan tutup keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah SWT sentiasa memberi pertolongan kepada hambanya selagi hambanya itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa dia berjalan mencari ilmu, Allah permudahkan urusannya, jalannya ke syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul mana-mana di rumah Allah, mana-mana kaum di rumah Allah di masjid. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, bermudarasah, tadarus, mengulang kaji, baca Quran, belajar, illa nazalat alaihimus sakinah, nescaya turun ke atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat melingkungi majlis itu, wa haffathumul malaikah, malaikat juga bersama dengan mereka, wa zakarahumullahu fi man indah, Allah Ta'ala akan sebut nama mereka kepada golongan yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, wa man batta'a bi amalhu lam yusri' bi nasabuh, siapa je amalannya tidak laju, keturunannya tak boleh mempercepatkan dia ke syurga. Rawahu Muslim bihadzal lafz. Jadi para pelajar sekalian, kita telah baca hadis ini. Sekarang ini kita akan masuk sambungan kepada fiqhul hadis yang ketiga di muka surat 535. Tengok muka surat 535. Muka surat 535 yang nombor 3. Yang ketiga ditulis. Yang ketiga maksudnya fiqhul hadis yang ketiga. Kesempitan hari kurab ini. Kan tadi hadis tadi, kurbatun min kurabi yaumil qiyamah. Kesempitan hari kiamat dan pembebasannya. Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi galakkan di sini, siapa permudahkan urusan kamu di orang di dunia, Allah permudahkan urusanmu ketika huru-hara di akhirat. Kita tengok macam mana huru-hara.
Alangkah banyaknya kesempitan hari kiamat itu dan alangkah gerunnya hal ehwalnya. Apakah yang lebih diperlukan oleh seorang Muslim pada hari itu selain daripada amal saleh yang akan membebaskannya daripada semua kesempitan tersebut dan menyinari jalannya ke syurga. Sudah pasti itulah harapan kita. Dalam hadis yang panjang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid." Saya baca teruslah terjemahan panjang. Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian dalam satu dataran. Dia panggil mahsyar, tempat perhimpunan. Lalu mereka didengari oleh seorang penyeru dan dilihat oleh pandangan. Matahari mendekat kepada mereka. Maka manusia pun mengalami kesempitan, kebimbangan dan kesusahan yang tidak mampu mereka tanggungi. Mana dahsyat sangat keadaan. Lalu berkatalah sebahagian manusia kepada sebahagian lain, adakah tidak kamu saksikan apakah yang sedang kamu hadapi? Adakah kamu tidak ingin melihat siapa yang boleh mensyafaat, memberi pertolongan kita di sisi Tuhan? Hadis itu panjang. Mereka akan berjalan mencari siapa yang menyelamatkan mereka. Akhirnya barulah dijumpa dengan Nabi SAW. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain yang panjang juga, hadis ini muttafaqun alaih yang kedua daripada Aisyah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berkasut. Orang panggil berkaki ayam. Telanjang, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Laki-lakinya tak sunat lagi, tak berkhitan. Aisyah rasa malu dengan suasana itu, tak berbaju, tak berpakaian, ni macam mana ni? Dia pun tanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, an-nisa war rijal jami'an. Laki-laki dan perempuan tengok muaku ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Aisyah, orang tak fikir tentang tu. Keadaan yang sangat gawat, tak sempat nak tengok muaku, tak sempat. Allahu Akbar. Banyak lagi lah hadis-hadis. Kerana itu Nabi sebut dalam hadis kita ni, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa dia melepaskan kesusahan di atas dunia, Allah lepaskan kesusahan dia di akhirat. Siapa dia nak selamat di akhirat, bantulah orang di dunia ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita pindah kepada yang keempat. Yang saya tak baca tu tuan-tuan baca sendirilah, panjang kalau tidak. Dan maksudnya telah tercapai setakat mana yang kita baca. Jadi ana ringkaskan sedikit. Perkara yang keempat, at-taysir 'alal mu'sir. At-taysir 'alal mu'sir. Mempermudahkan orang yang dalam kesempitan. Sebagaimana yang kita ketahui, orang yang dalam kesempitan mu'sir. Dengan ain mu'sir. Itu orang susah. Kebanyakannya disebabkan oleh menanggung hutang yang banyak. Jadi orang susah atas dunia ni sama ada dia berhutang banyak, tak dapat nak bayar, tidak mampu melunaskannya ketika tiba tempoh pembayaran semula. Ada kalanya susah bukan sebab hutang, tapi sebab tanggungan terlalu ramai. Anaknya ramai, gajinya kecil. Mari musim PKP ni, nak kerja pun tak boleh. Apa lagi gaji? Dia kerja, ada gaji. Lainlah orang kerja kerajaan, penjawat awam. Lain, tak ada kerja pun, Covid mari pun jadi jalan. Ni orang yang kerja sendiri ni, berat. Maka bagaimana keadaan kita nak menyelamatkan dua kumpulan ini? Dua kumpulan yang tak ada nafkah, yang hutangnya banyak. Maka dalam kitab ini meletakkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, tuan hutang hendaklah menangguhkan tempoh pembayaran hutang oleh si berhutang itu ke suatu waktu
atau tempoh apabila si berhutang mempunyai wang yang cukup. Maknanya kita kata awak tak mampu nak bayar sekarang, tangguhlah dulu. Moratorium bagi sampai setahun ke setengah tahun ke. Yang penting kita bagi tempoh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah dia tangguh sampai dia berkelapangan. Jangan dia lari. Kita hari ini bukan soal lapang, soal lari itu masalahnya. Waktu berhutang pandai tapi waktu nak bayar lari. Sudah. Itu masalah lain tu. Ia ni orang betul-betul terdesak. Itu cara yang pertama, kita tangguhkan. Cara yang kedua, you break. Tuan hutang tu lepas terus. Itu lagi baik. Oleh kerana awak berhutang ni kerana nak beli ubat, sampai hari ni pun tak baik-baik lagi penyakit awak, memang sukarlah nak bayar hutang, kita lepas. Tak apalah, lepas. Ataupun dia berhutang, tiba-tiba mari COVID. Nak berniaga tak boleh. Kita kata gini lah, bayar separuh je lah. Separuh lagi, aku sedekah. Boleh. Ataupun kita beri bantuan untuk menghilangkan dia punya kesusahan tadi. Jadi itu je lah cara-cara yang kita boleh bantu dia orang. Maka cara ini sangat digalakkan dalam Islam. Sebagaimana ayat yang kita sebut tadi. Allah kata, wa in kana zu usratin fanazratun. Kalau dia susah, kamu tangguhkan. Wa antasaddaqu. Tengok akhir ayat. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuhan kata, kalau kamu sedekah, lagi baik. Macam mana tuan-tuan yang banyak yang orang ramai berhutang kita ni? Bersedia untuk sedekah? Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata sedekah lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu pengganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala, kita bantu orang susah. Surah Al-Baqarah ayat 280. Jadi jelaslah kepada kita dalam hadis Nabi kata man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillih. Allahu akbar. Sesiapa yang menangguhkan orang yang berkesempitan, tak boleh bayar hutang, kita tangguhkan. Atau menggugurkan terus bebanan hutang itu. Lillahi ta'ala aku sedekah. Allah akan melindunginya pada hari kiamat di bawah bayangan arasnya. Masya Allah. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita nak senang, nak bantu orang, kalau kita mampu, lepaskan terus lebih baik. Ataupun menangguhkan, itu pun baik juga. Yang tak baik yang pergi tekan orang. Bayar. Macam mana nak bayar? Kawan itu sudah kesempitan hidup. Kan? Banyak lagi lah hadis-hadis. Ada 2 hadis yang menyebut tentang kelebihan memberi pertolongan, meringankan bebanan orang yang susah, orang yang berhutang, orang yang tak cukup belanja. Kita kata alhamdulillah. Baik, sekarang ini kita berpindah kepada isu yang kelima. Allah Ta'ala aula bitaisir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih utama melepaskan kesempitan. Apa dia maksud ni? Maknanya kita digalakkan lepaskan seperti orang. Sebab apa? Sebab Tuhan nak lepaskan kesusahan kita pada hari kiamat. Allah nak lepaskan kesusahan kita di atas dunia ini. Siapa dia nak masuk dalam kumpulan ini, jadilah orang yang senang. Orang Kelantan kata, mudah basah, senang kira. Boleh tulis ke? Mudah basah, senang kira. Maknanya, mudah kira bicara kita dengan dia. Kita kata saya tak boleh bayar lagi cik, tangguh dulu. Boleh. Agak-agak berapa lama? Sampai habis COVID, dipersilakan. Ataupun dia bisik-bisik, tak payah bayar senang. Boleh juga, lagi baik. Sesungguhnya manusia akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat, yang hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak pinak pada saat itu. Kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Orang yang mari dengan hati sejahtera, dia yang selamat. Firman Allah Ta'ala, Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan, kekuasaan yang hak, yang benar pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah.
Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang yang kafir. Surah Al-Furqan ayat 26, maknanya yang kita naknya hari itu hari sukar, yang tak sukanya siapa? Yang tak sukarnya orang yang diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla sebab dia bantu orang di atas dunia dulu. Siapa dia nak senang? Tengok ayat dia di bawah lepas pada ayat. Tidak syak lagi hari kiamat ahli kesukaran bagi orang yang mengkufuri akan nikmat-nikmat Allah, lalu mereka tidak menyembahnya dan bersyukur kepadanya. Tidak juga mereka membantu makhluk Allah dan berlaku ihsan terhadap mereka. Adapun mereka yang beriman dengan Allah, menyembahnya dengan sebenar-benar penyembahan dan mensyukuri nikmat-nikmatnya, serta membantu manusia dan melepaskan kesempitan mereka sebagai pengakuan terhadap kurniaan Allah ke atas mereka, maka mereka itu tidak syak lagi akan dibalas oleh Allah atas kebajikan mereka ke atas orang lain dan memaafkan kesalahan mereka, lalu jadilah hari itu mudah untuk mereka. Ini lorong nak memudahkan jalan kita di akhirat, kita kena mudahkan urusan orang atas dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun yudayinun nas. Ada orang zaman dulu dia bagi hutang kepada orang. Dia bagi tahu kepada pembantu dia, iza ataita mu'siran fatajawaz. Kalau datang orang susah tak boleh bayar, kamu lepaskan dia. La'alla Allah yatajawazu anna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita. Falaqiyallaha fatajawaza anhu. Dia jumpa dengan Allah nanti, Allah Ta'ala maafkan dia sebab dia memaafkan orang. Banyak ni faedah-faedah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita maafkan orang ni, banyak sangat dia punya kelebihan. Allahu Akbar. Baiklah, itu dia panggil salah orang daripada orang yang bagus. Sama ya, hadis yang kedua pun lebih kurang yang pertama tadi juga. Hadis yang orangnya Allah Ta'ala maafkan dengan sebab apa? Dengan sebab dia boleh memaafkan, memberi pertolongan kepada orang yang sangat memerlukan. Jadi kita tolonglah, kita bantukan. Baik, sekarang ini kita pindah kepada fiqh hadis yang ke-6, fi zillillahi azza wa jalla. Di bawah naungan Allah. Maknanya siapa nak duduk di bawah naungan Allah pada hari kiamat, permudahkanlah urusan dia di dunia ini terhadap orang lain. Telah diriwayat oleh Imam Ahmad daripada Sahal bin Hanif. Diriwayatkan Nabi kita bersabda, man a'ana mujahidan fi sabilillah aw ghariman fi usratihi. Sesiapa yang membantu mujahid pada jalan Allah, mana orang nak pergi berjihad, kita tolong dia. Bagi senjata, bagi kenderaan, bagi bantuan, bagi apa-apa. Atau membantu orang yang berhutang yang tidak mampu melunaskannya di dalam kesempitannya. Au mukatiban fi raqabati, au mukatab. Mukatab ni hamba yang nak melepaskan diri dia daripada tuan dia. Tak ada dah sekarang ni. Azallahu Allahu yawma la zilla illa zilluh. Nasaya Allah Ta'ala akan letakkan dia di bawah bayangan yang tidak ada bayang kecuali bayang yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dengar hadis 7 golongan di bawah bayangan. Banyak lagi. Ada sebuah kitab ni saya beli, Syekh As-Sakhawi tulis sebuah kitab, khisal, kumpulan-kumpulan orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Banyak lagi hadis, tapi hadis tu campur-campur lah. Ada yang sahih, ada yang tak sahih. Tapi menariklah untuk orang yang nak baca, nak kumpulkan maklumat tentang orang-orang yang duduk di bawah bayangan tu, catat kita tu. Tak besar sangat. Bolehlah kalau nak buat kuliah, tapi kena pilih lah. Ada yang sahih, yang tak sahih kena cerita, ini tak sahih. Baik, hadis ini termasuk hadis sebagaimana kata Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam tahqiq pada Musnad, isnaduhu dhaif. Ini hadis
Sahal bin Hanif ni dhaif sanad dia. Tapi dhaif di sini banyaklah dah yang sahih-sahih yang menyebut tentang kelebihan melepaskan bebanan hutang daripada orang yang menanggung hutang itu. Alhamdulillah kita kata banyak dah hadis sahih. Kita berpindah kepada yang ketujuh. Tuan-tuan tanda yang ketujuh. Yang perkara yang ketujuh, namazij fazzah fi ta'ati wal imtisal. Allah. Contoh keunggulan tentang ketaatan dan kepatuhan kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni contoh dianya bagaimana mereka ini bila dengar tentang arahan supaya lepaskan hutang ke, kurangkan bayaran ke. Contoh, yang pertama, seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Malik. Pada suatu hari menuntut Ibnu Abi Hadrat agar melunakkan hutangnya kepada beliau. Ibnu Abi Hadrat berhutang dengan Ka'ab. Ka'ab kata bayar. Ketika itu mereka berada dalam masjid. Bunyi bisinglah sikit suara tu. Cakaplah, bayar hutang aku. Ya, tak mampu. Nabi pun keluar daripada rumah dia, tengok apa bising ni. Nabi tengok, oh Ka'ab. Ya Ka'ab. Ka'ab bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, terus jawab, labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qal da' min dainika hadha. Nah, Nabi kata kurangkan hartamu tu. Bayar, kurangkan dia punya. Nabi kata apa? Kurangkan hutang laki-laki ni ke atasmu. Maknanya kalau hutang 1,000 kita bayar 500 ke? Wa au ma'ili asy-syatr. Maaf. Dalam hadis Nabi kata au ma'ili, kurangkan separuh daripada hutang. Ka'ab tak cakap banyak. Dia kata laqad fa'altu ya Rasulullah. Saya setuju Rasulullah, bayar separuh. Qala qum faqdi. Nabi bagi tahu pada laki-laki tadi, bayarlah separuh lagi tu, dia dah kurangkan separuh. Jangan duk bising dalam masjid ni. Hadis ni muttafaqun alaih. Allahu akbar. Contoh yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha takul, Nabi kita sallallahu dengar suara orang yang berkelahi dekat dengan pintu. Jadi suara tinggilah suara tu. Yang seorang ni minta tolonglah, kurangkan hutang aku. Aku tak mampu nak bayar. Yang seorang kata wallahi la af'al. Tak bayar penuh. Sumpah dia. Nabi pun keluar daripada rumah, tengok, oh, dua orang kelahi. Nabi kata, ainal muta'alli ala Allah. Mana orang yang bersumpah atas nama Allah tak nak kurangkan harta tadi? Tak nak buat benda kebajikan. Siapa? Jawab yang seorang itu, saya Rasulullah yang bersumpah. Faqala ana ya Rasulullah. Bila dia tengok Nabi kita marah, walahu ayyu zalika. Ya Rasulullah, saya serahlah kepada sahabat ni. Dia nak bayar separuh ke, nak ambil semua ke, ikut. Tengok, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat ni bila ditegur oleh Nabi SAW, aku selalu. Karena itulah para sahabat ni sangat hebat orangnya, mudah bahasa senakir kata. Nabi tegur selalu taat. Kita hari ni jangan main. 3 orang ustaz bagi nasihat. Dia kata ustaz, kalau malaikat mari aku tak dengar lagi. Nak kata apa? Tak. Kalau malaikat datang aku tak dengar lagi. Apa kau ustaz? Dia punya bahasa jangan main. Orang panggil kata gedabai molek dia punya ayat tu. Baik, kita berpindah kepada tajuk lain pula. Tajuk dalam hadis tadi, Nabi kata man satara musliman satarahullah. Siapa dia menutup keaiban saudara seislamnya, Allah tutup keaiban dia. Ini tajuk baru ni. Pelajar tulis tepi kitab tu tajuk nombor 8 ni, tajuk menutup keaiban. Terdapat banyak nas diriwayatkan mengenai gesaan dan dorongan agar menutup keburukan saudara seislam dan amaran agar tidak mencari-cari keburukan dan kesalahannya dalam kalangan manusia. Antaranya ialah hadis yang sedang kami syarahkan dalam bab ini. Hadis kita ni lah. Man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah. Siapa dia tutup keaiban orang Islam, Allah Ta'ala tutup keaiban kita pada hari kiamat. Dah kita nak apa lagi? Yang kedua, hadis yang kedua ni hadis Ibnu Majah.
daripada Ibnu Abbas, man satara aurata akhihil muslim. Siapa dia tutup keaiban saudara muslim, Allah Taala tutup keaiban dia. Hadis yang ketiga, hadis Tirmizi dan juga Abi Daud. Nabi SAW larang daripada menyakiti orang mukmin. Ya ma'syara man qad aslama walam yufdil iman fi qalbih. Nabi kata, wahai kalangan kamu yang telah masuk Islam melalui lidahnya dengan mengucapkan syahadah namun belum meresap iman ke dalam hatinya. La tu'zul muslimin, jangan sekali-kali kamu menyakiti orang Islam. Jangan menyakiti orang Islam. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan kamu memperli mereka, memalukan mereka. Jangan menyakiti dan jangan memalukan orang. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari kesalahan orang. Jangan mencari-cari keburukan orang. Siapa yang mencari keburukan orang, Allah Ta'ala akan buka keburukan dia. Siapa yang Allah Ta'ala nak dedahkan tembelang dia, Allah Ta'ala buka walaupun dalam rumahnya sendiri. Allahu Akbar. Hati-hati tuan-tuan. Kalau kita suka bongkar keburukan orang, nanti Allah bongkar keburukan kita. Nabi kata, walaupun dalam rumah kita. Na'udzubillah. Hadis ini dalam Abu Daud dan juga dalam At-Tirmizi, sebagaimana kata Tuan Syah. Dengar ni kata-kata hikmah daripada ulama salafus salih. Dia kata apa? Peliklah dia ni. Dia tak terjemah habis. Baik, saya terjemah yang tak ada kitab tu, tulis kitab. Sebahagian daripada ulama salafus salih, ada yang mengatakan Imam Malik. Dia kata, aku pernah bertemu dengan sekumpulan orang, mereka ni tak ada cacat celah apa, tak ada keaiban apa-apa. Tapi oleh kerana mereka suka disebut keaiban orang, maka Allah Ta'ala dedahkan keaiban dia kepada orang lain. Ada orang yang banyak cacat celah dalam hidup dia, peribadi dia tak berbaik, tapi dia tak bincang hal orang. Allah Ta'ala tutupkan dia. Kita kata inilah yang sepatutnya kita ada. Jangan sibuk duk cari hak orang. Sekarang ni kita sibuk bagaimana nak menyelesaikan masalah keburukan kita itu. Jadi orang ada aib tapi dia tak sibuk hak orang. Orang pun lupa kepada aib dia tu. Masya-Allah. Dulu tak nampak. Tapi oleh kerana dia sibuk cari orang pun sibuk cari dia, terserlahlah keaiban dia. Mudah ya sekarang ni. Tambah-tambah zaman kita ni panggil zaman netizen. Tentera netizen ni jangan main. Oh, sekali kita cakap, dia korek balik yang 5-6 tahun dulu jumpa balik, dia bongkar semula. Ini yang kita bimbang hari ni. Tuan-tuan dan puan, kita bimbang juga ni. Facebook ni, kita tayang-tayang Facebook, orang guna hujah nanti dia bila terdesak. Dia cari. Dia kata, ustaz dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Sudah kita. Macam-macam. Ni kata nak tukar pula daripada mazhab Facebook jadi meta pula dah. Meta. Kelantan ni kalau kata meta, semeta makna sekejap. Kalau kata meta, something, lain makna dia. Biarlah, meta apa-apa kita gunalah selagi boleh. InsyaAllah. Baik para semua sekalian. Itu di antara amaran-amaran daripada Nabi SAW kepada orang yang suka mencari keaiban orang. Sekarang ni kita berpindah kepada isu yang ke-9. As-sitru ala man waqa'a fi maksiyah. Menutup keburukan orang yang telah terjebak dengan maksiat. Tuan-tuan kena tengoklah. Apabila seorang Muslim itu melihat akan kesalahan saudara Muslimnya yang lain, adakah perlu disembunyikan atau dihebahkan? Jumpa, tular selalu, ataupun kita tutup. Mengenai perkara ini, ianya berbeza-beza mengikut perbezaan dalam perbuatan itu. Dalam keadaan ini, manusia ada dua keadaan. Dosa tak ada dua. Yang pertama, man kana masturul hal. Yang pertama, individu ini, dia punya peribadi dia comel, cantik. Orang tak tahu yang tersembunyi dalam hidup dia. Tak tahu dalam yang tersembunyi, kita tak tahu. Ia tidak dikenali di kalangan manusia sebagai seorang pelaku maksiat. Orang yang seumpama ini, jika wujud pada dirinya suatu kesalahan atau kelemahan, wajib kita tutup.
tidak harus membuka lembaran hal ehwalnya yang lepas dan tidak diharuskan berbicara atau bercerita mengenainya kerana perbuatan seumpama itu adalah ghibah, mengumpat, yang tercela dan haram serta satu usaha untuk menyebarkan kekejian itu. Sedangkan Allah SWT larang dalam surah An-Nur ayat 19, Allah kata innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang yang beriman. Banyak kan kita sekarang ni, dia panggil bongkar. Bongkar, korek-korek. Enggak apa nama lagi yang istilah-istilah ni. Macam-macam. Maknanya, benda tu dah lepas. Kita duk korek lagi. Duk sebar lagi benda keburukan. Maka, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ada juga dalam waktu kita tafsir ayat ni dulu dalam surah An-Nur, ada juga ulama kata orang yang suka menyebarkan benda yang aib, benda lucah, berita tak betul dalam kalangan masyarakat, ini juga dilaknat. Bagi mereka juga azab yang pedih. Hati-hati tuan-tuan, jangan duk sebar benda. Duk sebar filem-filem karut ke, cerita-cerita lucah ke, semua tu tak baik lakukan. Dosa besar. Baik. Para pelajar sekalian, kata alim ulama yang dimaksudkan dengan menyiarkan kekejian itu di kalangan kaum yang beriman adalah menyebarkan kekejian yang dilakukan oleh seorang itu ataupun mengadakan tohmahan sedangkan pihak yang ditohmah itu bebas dan bersih daripada tuduhan tersebut. Itu kata dari sebagian ulama tafsir. Kata ulama lain, berusahalah untuk menutup keburukan ahli maksiat kerana menzahirkan maksiat mereka merupakan keburukan dalam kalangan orang Islam dan sebaik-baik perkara adalah menutup keaiban. Mana orang ni orang tak tahu dia ada maksiat. Tiba-tiba kita pergi bongkar. Menyebabkan orang jadi, oi, Pak Haji, Pak Lebay, Pak Ustaz, apa macam ni juga perangai. Orang akan hilang kepercayaan kepada orang-orang pendakwah ni. Ini bahaya ni macam ni. Baiklah. Berkata yang lain pula tadi, berusaha untuk menutup keburukan ahli maksiat kerana ketampakan ni. Kita kalau dia maksiat, orang ni orang baik, tapi kita nak bongkar dia jadi tak baik. Jangan. Ini bermakna, tengok ayat ni belum habis. Atas alasan ini nas hadirin mengandungi gesaan agar yang dimaksud dengan ahli maksiat adalah mereka yang tersembunyi kejahatan mereka dan belum disebarkan atau dikenali akan maksiat yang mereka lakukan. Maka atas alasan ini, nas hadis ini mengandungi gesaan agar menutup keburukan seorang muslim lain. Ini tidak bermaksud bahawa mereka itu tidak diajak kepada kebaikan dan dicegah daripada kemungkaran. Dia ni ustaz ni, habis? Janganlah cakap, biarlah. Dia banyak kebaikan, dia banyak buat benda-benda baik. Kalau kita sibuk-sibuk nak elak, wajib kita kena engkar kemungkaran. Kalau betul-betul dia orang baik, jiwa dia baik, sekali orang engkar, dia berhentilah. Dia insaflah. Jangan pula dia duk lawan pula. Kita kata benda ni tidak, berhenti sudah. Ini banyak berlaku. Kebanyakan berlakunya tak nak mengaku salah, itu mana salah. Senyap-senyaplah mengaku salah. Baik. Itu yang kategori yang pertama, yang kita tak boleh bongkar tadi siapa? Orang ni asalnya orang baik. Cuma kita tahu dia ada maksiat. Jadi kita nasihat dia supaya dia berhenti. Jangan ditular dulu. Yang kedua, isu yang kedua, man kana mustahiran bil maksiyah. Orang ni memang kaki maksiat. Dengar baik ni. Orang ni memang kaki maksiat dan maksiat dia terang-terang, maka tak ada hak untuk kita sembunyikan bagi pihak dia. Jangan. Orang yang tidak peduli tentang apa yang mereka lakukan dan tidak mengambil perhatian tentang apa yang dibicarakan mengenai dirinya, maka orang jenis ini ialah orang ahli maksiat yang menyebarkan kefasikan dirinya sendiri. Maka tiada hukum ghibah, tak ada hukum mengumpat untuk dia. Kita kena bincang hal dia.
Bahkan Allah disunatkan menyebarkan keadaan dirinya dalam kalangan manusia serta berkemungkinan wajib pula hukumnya sehinggalah ia berhenti daripada kejahatannya dengan mengawasi dirinya sendiri, dengan mengawal dirinya sendiri daripada melakukan perbuatan itu. Bila kita tular, kita sibuk dengan dia, akhirnya dia lari, dia berhenti. Sekiranya kefasikan semakin bertambah dan tidak mencegah kesan kemudaratan kefasikan itu daripada tipu ke atas manusia, maka wajib diadukan hal itu kepada pihak pemerintah agar dihukum dengan hukuman syariat sesuai dengan jenis kefasikan yang dilakukannya demi untuk mendidik agar menjadi seorang insan yang mulia. Ini adalah disebabkan menyembunyikan kejahatannya boleh menjadi pemangkin kepada orang yang serupa dengannya agar lebih agresif dan liar dengan kejahatan mereka. Tak ada orang peduli dengan kita. Ustaz-ustaz warak belaka tak nak bincang hal kita. Melantak. Jadi bahaya ni. Lalu tersebarlah keburukan di atas muka bumi. Tersebarlah kefasikan dan keburukan itu melata di kalangan umat Islam. Jadi kalau tak ada siapa peduli, maka dia akan jadi makin melebar, makin luas. Bahkan orang yang seumpama inilah dicari dan didedahkan kejahatan mereka demi untuk mencabut fitnah mereka daripada akar umbinya dalam masyarakat. Dalilnya, bila orang ini mengadu tentang orang itu berzina, maka Nabi hantar Unis. Urdu ya Unis alam ra'ati hadha. Pak cik ni mari mengadu bini dia berzina dengan orang ni. Maka Nabi kita suruh pergi tanya, betul ke tidak? Fa in i'tarafat farjumha. Kalau bini dia mengaku zina, terjam dia. Tak boleh simpan lagi di atas perut bumi, di atas bumi, kita kena masuk dia dalam perut bumi. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Yang demikian disebabkan dua orang laki-laki telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dijalankan penghakiman di antara anak laki-laki seorang daripada mereka telah berzina dengan isteri yang seorang lagi. Jadi dua orang itu, ayah dia ni kata anak dia berzina, suami ni kata bini zina. Unis, dia tanya bini dia. Kalau mengaku, rejam. Sebab macam mana sampai begitu terserlah dia punya maksiat sudah nampak. Perkara yang ke-10, mengadu permasalahan kepada hakim. Mana kita report polis. Sekarang ini report polis lah. Adalah digalakkan atas setiap orang Islam apabila melakukan maksiat agar menutupnya untuk dirinya sendiri. Maksudnya kalau dia ni buat maksiat, kemudian orang tak tahu. Dia taubat. Dia taubat. Taubat di antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Seorang laki-laki mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya pegang seorang perempuan di ujung kampung sana. Fa'ana haza. Faqdi fiya mashi. Allahu Akbar. Ada kata dia pegang tangan je. Tapi oleh kerana sahabat ni dia rasa dia bersalah, waktu tu dia diganggu oleh syaitan, maka dia datang jumpa Nabi nak taubat. Faqdi fiya mashi. Rasulullah, jatuhlah hukum pada saya. Apa yang adanya sepatutnya ikut syariat. Faqala lahu Umar pun marah. Laqad satarakallah law satarta ala nafsi. Kenapa kamu datang? Allah Ta'ala tunjuk sembunyikan rahsia. Tak ada siapa tengok. Taubat je lah. Kenapa mari repot dengan Nabi SAW? Mana sepatutnya begitu. Mana kalau dosanya lama, tak payahlah kita iklan. Saya bimbang kadang-kadang tuan-tuan ni mari jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya dulu gini-gini. Saya tak nak dengar. Awak dengan Allah Ta'ala, tak ada siapa tahu, cukuplah taubat. Tak payah cerita dengan orang. Tak payah cerita dengan orang. Satu lagi kisah. Tengok, hadis ni, dia mari mengaku dengan Nabi. Nabi pun tak istifsar banyak. Apa yang kau buat sampai setakat mana. Yang penting dia kata dia pegang-pegang je. Tak sampai kepada peringkat berzina. Hadis yang kedua daripada Bukhari Muslim, daripada Anas. Anas kata, aku duduk dekat dengan Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu aliyah. Rasulullah, saya telah melakukan satu perbuatan yang kena had. Jatuhkan hukuman kepada saya. Tengah duduk cakap, tiba-tiba azan. Nabi apa pergi azan, dia pergi solat, dia berikut juga. Lepas solat,
Dia mari tanya Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, saya ni kena had ni. Kena mana buat benda yang tak baik lah. Fa'aqim fiyya kitab Allah. Jatuhkan hukuman kat saya mengikut Al-Quran. Nabi katakan, awak solat dengan aku tadi. Jangan solat. Qala fa inna Allah qad ghafara laka zambaka. Allah Ta'ala maafkan dosamu sebab kamu sudah insaf, kamu sudah taubat, kamu berani datang di sini semata-mata nak bersihkan dirimu, Allah Ta'ala sudah bersihkan kamu. Ini ruang yang ada kepada para orang yang terjebak dengan maksiat yang tidak diketahui oleh orang. Jangan. Sebab tu bila ada orang cadangkan, seorang perempuan ni dia terjebak dengan dosa zina. Ada seorang ni pergi suruh cakap, mu pergi jumpa suamimu, minta maaf dengan dia. Mati lah kawan tu. Benda tu dah lepas, lama dah. Jadi kita kata banyak benda-benda yang kena bincang lah, tak boleh nak mudah-mudah macam tu. Jadi pendakwah-pendakwah ni kalau benda-benda yang terlibat gini kata rujuk pejabat agama lah. Saya nak jawab dekat publik ni payah, kan? Susah ni. Baik. Banyak lagi lah cerita-cerita lain. Bila orang ni mengaku mari Ma'is contohnya, dia mengaku mari buat benda tak baik, maka Nabi suruh lari dulu, suruh dia pergi. Akhir kali dia nak juga, dia kata dia dosa, maka ketika itulah barulah dijatuhkan hukuman. Kata di para ulama, hadis-hadis yang kita sebut tadi panjang lagi, tuan-tuan baca di sini oleh kerana masa kita lihat. Riwayat-riwayat di atas adalah bagi pelaku maksiat itu sendiri. Dia sendiri yang mengaku. Adapun jika selain si pelaku maksiat itu, kita telah pun mengetahuinya. Jika orang yang tidak diketahui keadaannya, maka dianjurkan atau kita tutuplah rahsia dia. Jika dia itu seorang yang memang pelaku maksiat, seorang yang terang-terang menzahirkan maksiat dan kejahatan, wajib diadukan kepada pemerintah. Kita tengoklah kalau orang ni orang yang tak pernah berlaku maksiat tapi dia terjebak, kita kata Allah Ta'ala maafkan awak, pergi bertaubat. Taubatan nasuha, jangan duduk lagi di sini. Tapi kalau dia kaki maksiat, repot ke pemerintah. Panggil pencegah maksiat mari angkat. Itu kategori yang ada. Yang terakhir dalam bab satara musliman ini, iza ra'ahu yatalabbas bil maksiyah. Dia ni memang orang warak pada zahirnya. Orang tengok dia, oi macam wali besar. Orang panggil min baqaya salaf. Oh, peninggalan ulama salaf ni orang ini. Kan? Tapi dia sedang juga buat maksiat. Apa sikap kita? Ini penting ni supaya kita boleh faham. Dia orang larang pun tak berhenti. Ada orang repot pun jalan terus. Jadi bagaimana sikap kita? Apa yang telah dinukilkan sebelum ini adalah tentang seorang yang diketahui bahawa beliau melakukan maksiat atau mengerjakan dosa ataupun melanggar perintah. Adapun apabila disaksikan seorang insan sedang melakukan maksiat, maka tidak harus baginya menyembunyikan maksiat itu dan hanya bertindak berdiam diri. Tak boleh. Sebaliknya hendaklah bersegera mencegahnya sekiranya mampu. Jika tidak, hal itu hendaklah diadukan kepada hakim serta-merta demi beramal dengan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dalam hadis yang lepas kita dah bincang. Siapa dia tengok benda mungkar, ubahlah dengan tangannya. Tak boleh kita kata dia ni orang baik. Dia orang baik pun dia tak berhenti lagi maksiat tu. Cuma dia berselindung di sebalik kewarakan, berselindung di sebalik kerja-kerja amal yang dia mampu buat. Maka kita kata ini kita kena repot. Kalau ada bukti lah, kalau tak ada bukti jangan cari pasal. Masuk neraka kita buat fitnah kepada orang baik. Mana orang baik yang sudah berhenti daripada maksiat, jangan dibongkar-bongkar. Dia tu dulu, oh hebat juga gini. Lah, tutup. Tapi kalau kaki maksiat yang buat, boleh kita nyatakan. Tapi walaupun orang baik, kalau sedang melakukan maksiat tak berhenti-henti juga, mesti kita kena repot. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung isu yang ke-12. Asy-syafa'ah, meminta maaf bagi pelaku maksiat. Boleh tak kita minta pertolongan? Pergi jumpa hakim ke, jumpa pegawai, tolonglah dia ni orang baik, kurangkan hukuman. InsyaAllah kita sambung dalam sini akan datang. Tuan-tuan tanda, perkara yang ke-12. Subhanakallahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.